أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله منا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, amma ba'd. Yang saya kasihi Tuan Pengurusi surau kita, Tuan Imam, Tuan Bilal, Jawatankuasa Pengurusan Pentadbiran Surau, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir bersama pada malam ini. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung pengajian kitab kita Tanbih Al-Ghafilin, muka surat 982. Kita masih lagi berkongsi ilmu berkaitan dengan kehormatan orang zahid, iaitu dalam 10 perkara. Kehormatan orang yang zuhud, kalau kalimah kita mudahlah orang zuhud kan. Orang yang zuhud. Kehormatan orang zuhud ni ada terletak pada 10 perkara. Bermakna 10 perkara penting bagi kita nak mengukur kehormatan bagi seseorang yang kita anggap dia sebagai orang yang zuhud. Ulang balik sebab kita baru berhenti pada tajuk yang kedua, perkara yang kedua, nak masuk yang ketiga. Jadi supaya jangan tergantung, kita ulang balik. Yang pertama, ada 10 nanti ni. Yang pertama dulu dia kata memusuhi syaitan itu dianggap sebagai kewajipan. Kerana adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Jadi orang yang zuhud ini memusuhi syaitan itu kewajipan. Dan begitu jugalah pandangan syarak. Dalam bab syarak pun menjauhi, tidak mengikuti desakan musuh itu adalah satu kewajipan bagi seorang mukmin. Itu yang pertama. Dan yang kedua dia kata tidak berbuat sesuatu kecuali dengan dalil yang dapat dipertahankan di hari kiamat. Buat satu itu dia mesti ada hujah untuk dia pertahankan. Bukan ikut-ikut. Sebab kita ada dua perkara. Ada orang beramal, beramal kerana ittiba', ada orang beramal kerana hujah. Namun sebagai orang yang berada di tahap seperti kita ni, kita berada di tahap beramal biittiba', kita ikut. Kita ikut. Baik itu disebutkan apabila dalam bab akidah kita ikut mazhab imam kita, Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Dua ni adalah mazhab imam dalam bab akidah. Kita ikutlah. Janganlah kita ikut suka hati. Sebab itu satu pegangan kita.
Kalau dalam bab fiqh, kita menerima keempat-empat mazhab, namun kita mengutamakan mazhab Asy-Syafi'i. Dan kalau dalam ilmu tasawuf, kita berpegang kepada dua mazhab ulama, iaitu Imam Al-Ghazali dengan juga Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi ini adalah bukan apa sahaja yang dikeluarkan oleh mereka, kita ikutlah. Tapi di sana ada pula bil hujah. Kadang-kala benda-benda ni kita berdasarkan, tapi mungkin bukan kita lah tahapnya. Mungkin berada pada tahap jawatan kuasa fatwa. Sebab itu jawatan kuasa fatwa ini dia ada dua fungsi besar dia. Fungsi yang pertama iaitu mengadakan hukum pada isu-isu perkara-perkara yang tidak ada hukum. Sebab isu ni banyak kan. Kadang-kadang ada hukum dah, tak apalah, ada hukum tu kita ikutlah. Kadang-kadang tak ada hukum. Jadi macam mana tu? Maka fatwa dia kena cari hujah-hujah. Jadi bagi fatwa dia akan buat benda pasal hujah. Kadang-kadang fatwa tu dah ada dah hujah, tapi untuk kita angkat, kadang-kadang ada 2-3 pandangan. Dari segi hujahnya tengok, ulama ni pandang macam ni, ulama ni kata macam ni. Jadi takkan kita biarkan masyarakat ikutlah mana-mana yang dia suka. Tak boleh, sebab fatwa itu suatu institusi yang memimpin pandangan umum. Maka oleh kerana dia satu institusi, maka oleh kerana ada 2-3 pandangan, perkara-perkara itu mungkin dalam mazhab Syafi'i begini, dalam mazhab ini, tapi bila kita tengok kepada mana maqasid syarak yang paling cepat sampai, yang dekat, maka yang hujah itulah diambil. Maka diangkat satu pendapat daripada 2-3 pendapat. Dan mungkin pendapat yang diangkat itu ialah bukannya dari Syafi'i. Walaupun kita katakan tadi, kita mengutamakan mazhab Syafi'i. Tapi jangan lupa, kita menerima 4 mazhab. Namun mengutamakan mazhab Imam Syafi'i. Mengutamakan ini, dia ada kupasan dia. Ya, dia ada kupasan dia. Berlaku ada 3 pendapat. Dalam mazhab ni macam ni, maka mana nak ambil ni? Kita dah mengutamakan mazhab Syafi'i, kena ambil Syafi'i lah. Tak semesti. Tengok pula maqasid dia. Maqasid hukum itu mana lebih cepat sampai, cepat berhasil. Contoh macam bab zakat lah kan. Kalau kita Syafi'i kan, kita kena bayar beras. Tapi bila kita bagi beras pada fakir miskin, dia dah banyak lah boleh. Kan saya pernah pergi hantar barang kepada satu keluarga fakir miskin. Bagi saya bukan fakir lah, miskin lah. Ya? Miskin bukan fakir. Lepas tu saya angkat beras tu sampai ke dapur dia. Sebab beras tu barat kan, kita janganlah nak bagi dia, nyusahkan dia. Tak apa-apa, kita angkat sampai ke dapur dia. Sampai ke dapur dia, saya tengok boreh 10 kilo tu 5 kampit. Macam bodoh pula aku ni. Kan situ perginya, dia dah ada boreh 1 kampit 10 kilo, bertindih 5 kampit, buat 50 kilo. Kita terhengkeh-hengkeh bawa pula boreh lagi. Jadi maknanya maqasid tu tak capai. Apa masalah dia sebenarnya? Mungkin masalah dia ialah yuran anak dia. Mungkin maknanya seluar sekolah anak dia. Mungkin tudung anak yang sekolah. Jadi terpaksalah dia ambil boreh tadi pergi jajur jual. Kan? Mungkin besok lusa lakulah boreh tu. Baru dapat beli tudung. Alangkah baiknya kita ikut pendapat yang Maliki, Hanafi, maknanya kita bagi ni nilai. Apa itu hari ni dalam pendapat tu kita angkat. Bukan Syafi'i yang kita angkat tu, tapi mazhab lain kita angkat. Itulah dia. Hujah. Bukan main kita macam mana ni, tidak ada hujah. Jadi dua tu amal biittiba', kita buat benda tu dengan ikut, ataupun buat benda dengan hujah. Jadi buat hujah ni bukan semua orang lah. Terutamanya ianya dipegang oleh mereka yang kalau dalam konsep kita ni lebih kepada mereka yang menjadi jawatan kuasa fatwa, sebab dia nak kat hukum tu ada hujah. Itu yang kedua. Tidak berbuat sesuatu kecuali dengan dalil yang dapat mempertahankannya di hari kiamat. Jadi kita kena buat macam tu jugalah. Kalau ada dalil, peganglah dalil. Ya. Kullu ahadin
min kalamihi la yu'khadh kullu ahadin min kalamihi yu'khadh aw yutraq illa ma'sumin sallallahu alaihi wasallam. Ini usul. Kita ada rukun iman 6 perkara. Rukun Islam 5 perkara. 6 dan 5 dicantumkan jadi 11. Daripada rukun iman Islam ni keluar pula 20 rukun lagi ataupun usul 20 dipanggil. Apa dia? Yang saya sebutkan tadilah, kullu ahadin min kalamihi yukhas aw yutraq illa ma'sumin sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang beri pendapat tu, kita boleh terima, boleh tolak. Boleh ambil pendapat dia, boleh kita tak terima. Illa kecuali ma'sumin sallallahu alaihi wasallam yang datangnya daripada Rasulullah. Apa dia? Quran dan hadis. Quran hadis jangan tolak. Apa saja yang datang dalam Quran tu ambillah. Itu juga hadis. Tapi pada manusia boleh kita nilai. Kau punya pendapat ni dia tak setuju lah. Sebab nia. Tak ada masalah sebab itu pendapat. Tetapi bila masa kita ambil pendapat dia, kita boleh ambil pendapat dia. Aku setuju dengan kau punya pendapat sebab selari dengan syariat. Kita ambil lah. Itu berhujah juga. Maknanya kita menerima dengan hujah. Baik. Masuk yang ketiga malam ni. Yang ketiga iaitu mereka selalu siap untuk menghadapi maut. Mereka selalu siap. Maknanya sentiasa bersedia. Bersedia. Banyaklah benda kita kena bersedia ya. Dengan Qurannya, dengan zikirnya, dengan sedekahnya, dengan solatnya, dengan puasanya. Kan? Dan lagi yang lain. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Jadi tak boleh larilah, semua mati belaka. Jadi orang yang zuhud dia akan bersedia sentiasa. Saya pernah dulu kadang-kadang dia masuk kelas, saya tanya nak murid. Kalau sekiranya engkau diberitahu oleh malaikat petang besok nak mati. Malaikat datang, dia kata aku ni malaikat kamu. Nak beritahu dia kata petang esok pukul 5 petang kau mati. Apa yang kena buat? Ada kata saya akan bertaubat ustaz. Saya akan bertaubat. Ini malam saya lah. Saya pengetua kalau masuk kadang-kadang saya pengetua ni dia masuk kelas dia tak ada subjek. Itulah untung dia pengetua. Sebab saya diploma pendidikan. Bila diploma pendidikan, dia punya pengetua atau pengarah dalam MQA dia tidak ada mengajar kecuali sekolah. Sekolah memang kena mengajar lah. Pengetua macam mana pun kena mengajar. Dia fikir kena mengajar. Tapi kalau di Itqan, dia pengarah, dia tak kena mengajar. Dia lebih kepada pentadbiran. Tapi kadang-kadang saya ambil peluang itu masuk kelas. Pertama besok kau nak mati. Apa yang kau nak buat? Dia kata, saya akan balik ke rumah ustaz. Kenapa? Nak minta jumpa mak, jumpa ayah, halalkan susu, minta maaf, ampun dosa. Yang kau pula, ada satu pelajar tu dah, saya akan gali kubur ustaz. Oh pula, saya akan siap kubur saya sendiri. Sebab nak mati, saya siap kubur saya sendiri. Wah, bagus tu. Ini fikiran belah kotak. Semua cakap itu, saya kata, kenapa kita baru nak kata macam tu? Sepatutnya, bila malaikat datang, saya kata, besok pukul 5 kau akan mati. Apa yang kau nak buat? Saya akan buat seperti biasa. Kenapa? Bab Quran memang biasalah lama saya baca Quran contohnya kan. Bab sembahyang memang sudah lama macam tu. Tapi kalau baru besok pagi nak berubah, bermakna sebelum ni kita tidak bersedia. Baik, kullu nafsin za'iqatul. Memanglah orang yang zuhud ini sentiasa akan ada dalam kepala dia bersedia untuk mati. Yang keempat, mereka mencintai atau membenci kerana Allah. Suka benda itu kerana Allah dan benci pun kerana Allah. Kan? Tidak suka sebab minat, benci sebab tak minat, tidak. Ya? Kerana Allah. Jadi apa sajalah kita berkawan dengan seseorang itu. Kenapa? Kerana Allah. Kita benci dia juga kerana Allah. Benci kerana Allah ini apa dia? Dia kerana dia melanggar syariat Allah. Tapi
Bila benci kerana Allah, bukan bermakna kita menghukum dia, tapi kita memperbetulkan dia. Ya. Kalau kita menghukum kan, kita jaja-jaja, bukan. Tidak ada hak untuk kita menjajakan, tapi kita pergi tegur dia. Kemudian, ada cerita dia. Ada ni Al-Quran kan, panjang dia sikit. Tidak akan kamu dapat satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kemudian itu mencintai orang yang menentang pada Allah dan Rasulullah, meskipun mereka ayah kandung atau anak kandung atau saudara kandung mereka. Ini merujuk kepada dalam peperangan Badar. Kan? Dia benci seorang itu kerana Allah. Sebab apa? Sebab orang itu memusuhi Allah. Dia musuhi Allah, saya benci dia. Apa bukti dia? Dalam perang Badar kita baca sejarah. Kita baca sejarah tu, kita akan nampaklah beberapa orang sahabat terpaksa berlawan dengan ayah dia. Ayah dia belah musyrikin, dia sebelah muslimin. Ayah dia beria-ia nak penggal leher dia, dan dia pula beria-ia nak penggal leher ayah dia. Tuan-tuan sekalian, kita boleh cakap, tapi itulah yang realiti berlaku dalam zaman para sahabat perang Badar, perang yang pertama. Dia lari pada keluarga. Dah lama tak jumpa ayah ni, sebab ayah musyrikin duduk di Mekah. Dia rasa senyap. Kalau kita baca sejarah tu, sahabat Nabi tidak ada berani keluar terang-terangan, kecuali dia sembunyi-sembunyi. Ada antara mereka tu, mak ayah tidur, dia keluar senyap keluar. Yang berani Sayyidina Umar. Sebelum dia keluar, dia pergi ke tawaf. Kemudian dia laungkan, dia kata besok pagi Umar nak pergi hijrah ke Madinah. Siapa yang ingin isterinya menjadi janda atau anaknya kehilangan ayah, sila tunggu saya dekat sekian wadi sekian. Macam tu tuan-tuan. Dia pun ikutlah. Rupa tak seorang pun sanggup isteri dia janda. Kan? Maknanya kalau nak mati, jumpa aku. Macam tu istilah dia. Tak ada seorang je, pergilah. Yang lain, semua banyaknya sembunyi-sembunyi. Kan? Keluar. Macam mana pun beza agama, ayah dengan kita, tapi hubungan tu rapat. Sebab itulah Islam, dia tidak ada halangan. Tapi bila perintah perang, cuba kita bayangkan, kita dah lama tak jumpa ayah kita, tiba-tiba dalam peperangan dia tak. Nak pergi kotuk, pedang ke leher dia. Ini satu yang saya tak boleh nak bayangkan. Bila saya baca sejarah ni, saya termenung. Nak cuba hidup, bayangin macam mana dia boleh penggal leher ayah dia. Ini satu iman yang kuat kan. Kita tidak kan. Main bola je lah. Ayah kita pasukan A, kita pasukan B. Time ayah kita buat bola, tak berani kita nak counting ayah kita dah. Kurang-kurang kita pura-pura jatuh. Kan? Baik. Itu ini sahabat dulu kan. Yakni orang yang beriman tidak berkawan atau bersekutu pada orang yang menentang atau menyalahi perintah Allah, walau itu ayah, anak atau saudara kandungnya sendiri. Perang Badar tu berlakulah begitu. Tak adalah halangan. Ya. Sebab itu kita akan baca anak berlawan dengan ayah, berlawan dengan abang adik-beradik dalam peperangan kerana waktu itu perang. Mungkin orang kata zalimnya Islam, tidak. Ya. Sebabnya perintah Allah bila turun tidak ada istilah zalim. Ya. Sebab zalim itu letaknya pada tempat yang tak kena. Tapi bila Allah perintah, jangan kata tak kena. Tidak ada perintah Allah, tidak ada larangan Allah disebut tidak kena. Kalau kita kata tak kena, bahaya dah sikit iman kita. Bila perintah Allah, semuanya terbaik. Kan? Nabi Ibrahim diarahkan menyembelih anaknya, Nabi Ismail. Siapa punya perintah? Allah punya perintah. Bagaimana dia tanpa ragu-ragu. Dan anak pun, Nabi Ismail pun bersedia. Dia bukan ceritanya bila dah terbaring tu langsung bertukar anaknya jadi kambing, tidak. Dia tukar kambing, tidak. Sehingga di saat maknanya pisau letak di leher pun masih lagi Nabi Ismail. Kita baca sirah tuan kan. Dia datang-datang anak dah besar. Kan? Yang membesarkan anak tu isteri. Di tengah-tengah padang pasir. Dia pergi balik ke Mesir. Sebab ada isteri yang tua sana.
Datang sekali, dia kata datang, dia tinggal balik. Datang-datang tengoklah besar. Tiba-tiba patutnya menghilangkan rindu. Ini disuruh sembelih. Waktu sembelih itu maknanya pisau bukan dalam sarung, bukan baring-baring, langsung keluar bertukar, anaknya bangun, tidak gantikan dengan tidak, digantikan kambing tidak. Sehingga Nabi Ibrahim letakkan pisau di leher, masih lagi Nabi Ismail. Masih lagi Ismail. Dan dia tarik pisau tu, baru ditukarkan Allah dengan seekor kambing. Diresot tu, resot-resot, rupanya kambing yang disembelih. Tuan-tuan sekalian, bukan satu cabaran ringan tu, besar. Kan? Jadi, zalim kah seorang ayah? Tidak. Tidak boleh kita mengatakan zalim apabila ia perintah Allah. Itulah dia. Yang kelima, mereka melaksanakan amal ma'ruf. Amal ma'ruf ni ialah menyuruh orang buat baik. Ya? Dan nahi mungkar, mencegah orang buat perkara yang mungkar. Ini sifat dia. Ada firman Allah yang bermaksud, anjurkanlah kebaikan dan cegahlah yang mungkar. Dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Maknanya dua benda lah. Bila sebut amal ma'ruf, nahi mungkar. Tak boleh kita amal ma'ruf tanpa nahi mungkar. Dua ni serentak berjalan. Suruh orang buat baik dan tegah jangan buat jahat. Mesti serentak. Tak boleh kita suruh buat baik tapi yang kejahatan kita tak cegah pun tak boleh. Ya? Mesti cegah kedua-duanya. Benda yang baik disuruh, benda yang jahat jangan disuruh. Hendak dihalang. Itulah amalan orang yang zuhud. Itulah di peringkat yang sekecil diri kita, sampailah kepada keluarga kita, sampailah kepada peringkat yang paling besar, pentadbiran sebuah negara. Mesti dua serentak. Jadi kita pun begitu juga. Kita latih diri kita untuk buat benda yang makruf. Apa dia? Puasa, baca Quran, zikir, sebagai sembahyang. Ya? Dan cegah diri kita buat benda yang mungkar. Kekang dia. Minta doa pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mencampakkan dalam diri kita ini kecintaan, keseronokan, kemanisan melakukan perintah-Mu ya Allah, dan kecampakkanlah di aku ini kebencian aku terhadap perkara-perkara yang Kamu tegah. Sebab bila Allah campakkan benci itu, itulah yang kita nak. Kan? Kadang-kala diri kita tak mampu, tapi kita perlu kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ma'ruf nahi mungkar mesti serentak. Yang keenam, mereka selalu memperhatikan dan memikirkan makhluk Allah. Makhluk Allah apa dia? Iaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci bagi Allah yang mentadbir alam. Maknanya alam tu makhluk. Ma siwallah. Selain Allah tu makhluk lah. Kita pun makhluk juga. Apa sahaja selain Allah, maka namanya makhluk. Iaitu yang diciptakan. Siapa pencipta dia? Khalik Allah. Itu ma siwallah tu makhluk. Jadi di sini dia kata, selalu memperhatikan dan memikirkan makhluk. Itu kalau kita baca buku tentang wali-wali Allah, kita akan jumpa perkara-perkara pelik pada kita yang biasa. Tapi pada dia yang mengaji, pada dia yang masuk dalam bab itu, bagi dia satu yang dia buat. Kan kisah dia pergi, seorang syekh ni dia pergi ke sungai. Kan nak ambil wuduk. Dulu biasalah masjid di pinggirnya sungai. Sebab masjid itu tempat ibadah, sungai tempat nak ambil wuduk. Ma la yatimu wajib illa bihi fahuwal wajib, tak sempurna benda wajib itu kecuali buat benda wuduk ini. Maka wuduk itu menjadi wajib. Jadi dirapatkan wuduk tu sungai, masjid tempat sembahyang dirapatkan. Lalu begitulah. Saya ingat lagi di kampung saya tu banyak surau-surau runtuh. Maknanya surau runtuh tu dulu punya surau. Semuanya duduk di tepi sungai. Mengalir sungai ambil wuduk. Itu kelebihan dia. Jadi syekh ini dia pergi ke sungai, dia main air. Dia main air dengan tangan dia.
Kita yang orang biasa ni, kita kata apa tuan-tuan? Kita tu buang masa waktu syih ni. Macam budak orang ni. Sebab kita berada dalam pandangan lain. Dia berada pada keadaan yang lain. Yang ni dia ni. Maknanya orang zuhud. Memperhatikan dan memikirkan makhluk. Dia tengok sungai dan fikir tentang sungai. Sungai mengalir, tengok Masya Allah. Dia nampaklah betapa Allah tu rahimnya sungai ni datang punca air pada mana. Tak habis-habis perginya dan datang. Yang datang, yang pergi. Yang dia berwuduk. Semua kan. Maka dia datanglah dengan sungai itu menambahkan lagi bahawa dia akan ketakwaan dia kepada Allah. Dan terasalah bahawa Allah sayang sangat kepada makhluknya. Sama lah macam kita pergi Negeri Ketah ataupun pergi mana lagi, sawit. Nampak sawit itu sebagai satu kasih sayang Allah. Nampak pokok, nampak sebagai kasih sayang Allah. Nampak kereta, kita nampak kereta itu sebagai kasih sayang Allah. Jadi kita, ini pemberian Allah, anugerah Allah. Maka kita gunakanlah, kembali balik pada 24 tadi. Nombor 5, melaksanakan ma'ruf, menengkah nahi mungkar. Jangan gunalah motor tu untuk pergi beli nombor ekor. Bawa lah motor pergi ke pengajian, ke masjid dan perkara-perkara yang boleh mendatangkan ibadah. Janganlah pergi buat nombor ekor. Nak beli nombor ekor, jangan pakai motor, kaki je. Tapi bukan itu saja tuan-tuan. Saya ingat lagi masa tu saya di Jatan Agama tu, setiap hari Jumaat pagi jadi perhimpunan. Lalu setiap minggu ni orang cakap, cakap pula 15 minit ya, tak boleh lain. Lama 15 minit. Kecil lagi, pendek lagi bagus. Tapi paling lama 15 minit. Jadi saya pernah sekali bercakap, diberikan ada pengarahnya, ada KPP-nya, ramailah kawan-kawan, staff-staff tu. Kebetulan jadualnya saya kena ceramah, bukan ceramah lah, tazkirah lah. Ceramah panjang, tazkirah. Jadi bila saya ceramah tu, saya kata, tuan-tuan, kalau sekiranya saya datang pejabat, saya masuk pejabat, saya curah minyak dekat mesin toasted, saya bakar toasted. Toasted tu kerajaan punya, bukan saya punya lah, kerajaan punya. Tuan kata apa dengan saya? Dia kata, gila lah ustaz yang tu. Dia sambut dia, gila. Saya datang pejabat, saya bakar semua kemudahan pejabat. Kenapa gila? Yalah, dia kata, Jatan kamu bagi mesin toasted, bagi komputer, bagi semua untuk kemudahan. Jadi kalau bakar, tak boleh. Bahkan dalam peraturan, kita merosakkan harta kepunyaan kerajaan itu salah. Bahkan kalau kita ambil kertas selai pun yang bukan kita punya tanpa izin pun salah. Saya pun kata, Allah beri kita paru-paru. Allah beri kita jantung. Kita serokok. Samalah tadi. Jadi kalau tuan kata saya gila bakar mesin toasted, jadi macam mana? Saya pun berhenti itu. Tinggalkanlah pada dia orang berfikir. Kan? Tazkirah tak panjang-panjang. Sebab dia orang semua bijak berlaku. Wallahu a'lam. Baik. Jadi mereka selalu memperhatikan. Sebab itu semua makhluk ya. Jantung kita makhluk, semuanya makhluk. Hati kita makhluk. Tapi bila kita korban lembu itu nampak hati lain kan? Saya nak kongsi sedikit tentang bila korban. Saya membaca tentang korban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yalah, tapi dah berlalu, tak apalah, kita ambil ilmu apa akan datang. Sebab saya pun membaca sebelum ni tapi tak sempat kongsikan. Memang kita akui korban tu sebaik-baik pembahagian daging semuanya bagi pada fakir miskin. Itu terbaik. Maknanya terbaik itulah dia. Saya sembelih lembu seekor, saya tak ambil pun sikit, semua saya bagi pada. Yang kedua terbaik, iaitu maknanya saya sembelih, saya ambil sebahagiannya dan sebahagian saya bagi pada fakir miskin. Dan yang ketiga, yang kita buat baru ni, iaitu kita bagi pada orang korban, kita bagi pada fakir miskin, dan kita bagi pada sahabat andai. Itu syar'i. Tiga-tiga ni syarak. Tidak menyalahi. Semuanya boleh. Yang pertama tadi boleh, yang kedua pun boleh, yang ketiga pun boleh. Tapi umum kita buat yang ketiga tu lah, tak ada masalah. Sebab dia bertepatan dengan syarak.
Kalau syarat kata boleh, tak ada masalah. Cuma ada satu yang kita tak pernah buat. Saya sendiri pun belum pernah buat. Cuba buat, tak mampu. Saya dah lama baca ni. Ada hadis dia. Ya? Saya lupa dah. Rasulullah bila dia sembelih korban, ya, kemudian dia ambil sikit hati dan dia punya telan. Yang ni ceritanya begitu. Tapi kalau tuan tanya apa hikmahnya, wallahu a'lam. Saya tak dapat kongsikan. Sebab saya belum lagi sampai pekat untuk nak lihat. Cuma boleh saya nak andaikan Rasulullah dia ambil sedikit hati sebesar ujung jari dan dia punya telan. Mungkin boleh, ini andaian saya, mungkin kita menggambarkan bahawasanya satu rawatan daripada segala penyakit. Sebab apa? Sebab daging korban bagi mereka yang tak boleh makan daging, makanlah daging. Daging korban lah. Ya? Sebab dia sembelih kerana ibadah. Bila kerana ibadah, sebenda yang ibadah tidak akan memudaratkan. Tapi kalau beli di kedai tu, ikutlah. Ya, tak boleh daging, okeylah tu. Ya, okay. Wallahu alam. Jadi yang tu saya pernah buat dulu, saya kunyah-kunyah tak boleh lah. Kecuali kita telan. Kecuali kita buat macam satu tabib Cina. Saya berubat dengan tabib Cina sebab kolesterol, badan kurus ni, sebenarnya kolesterol dia kuat sebenarnya. Kata apa, haji, jangan dia haji, tapi dia tabib Cina lah. Muslim. Tabib Cina Muslim. Kata, Ji, apa ubat dia kolesterol ni? Dia kata, bawang putih kena banyak. Okeylah, samalah. Doktor yang saya pergi Gleneagle tu, dia sebut juga makan galit, dia kata. Tapi dia kata, kalau cikgu, dia kata cikgu. Kalau cikgu nak buat, dia kata, cikgu sembelih yang kampung, ambil mempedu dia, yang pecah. Mempedu dia tu, dia kata, nak makan memang tak boleh makan. Tapi dia kata, cikgu simpan dalam peti sejuk, yang beku tu. Bila dah beku, dia keras lah. Bila keras tu, masuk telan terus. Dia licinnya. Dia kata. Dan makan pada hari Jumaat malam, hari Khamis malam, Jumaat atau siangnya. Kalau sekiranya kita tak tahu tentang hari kita lahir mengikut bulan Islam. Saya lahir Isnin ke Selasa, saya lahir Selasa. Ya, jadi maknanya makan Selasa lah. Kalau tak tahu, makan dia pada hari malam Jumaat atau siang Jumaat. Dia kata, cikgu bukukan dulu, dia telan. Dia. Wallahu alam, saya tak jumpa lagi. Saya makan galik je, tuan. Tak berani. Sebab dia pahit kan, kalau tu. Baik. Kemudian yang ketujuh tadi, mereka menjaga hati dan fikiran. Jangan sampai memikirkan sesuatu yang tidak diredai Allah. Hati dia, pemikiran dia, sentiasa memikirkan sesuatu yang diredai Allah. Benda yang tak diredai, dia tak fikir. Itu hebat orang yang zuhud ini. Benda yang hanya diredai Allah. Benda yang tak diredai Allah, tak fikirlah. Apa dia? Banyak. Ya, tuan-tuan, kita fikir macam mana kita nak menambah rezeki keluarga kita. Bagus, sebab itu diredai Allah. Kan? Saya income, kan? Boleh. Kita fikir bagaimana kita nak baiki diri kita. Bagus, itu diredai Allah. Kita fikir bagaimana caranya kita nak baiki solat kita supaya solat kita ini daripada berumur belas-belas tahun dulu dengan sekarang berbeza. Itu dulu saya kongsikan sini rasanya. Kadang-kadang kita baca ayat dalam Torokai kan, surah Fil, ka'asfim ma'kul. Tapi pernah juga saya menjadi makmum, kadang-kadang imam baca ka'asfim ma'kul. Kalau ma'kul tu dia dah jadi mana lain, dia menjadi maknanya yang munasabah, yang logik. Sedangkan ma'kul, mim, alif, hamzah, kaf, waw, lam, seperti daun kering yang dimakan oleh ulat. Ma'kul dimakan. Kalau ma'kul yang munasabah, yang logik. Jadi situ betulkan bacaan kita supaya kita dapat memperelokkannya. Semua itu benda yang diredai Allah Subhanahu. Dan juga mungkin kita fikir bagaimana kita nak berbaik-baik dengan jiran.
Kalau ada jiran dia kan, saya ingat dulu tuan ayah mentua saya dengan abang dia Pangah ni, Pangah ni yang nombor 2 kan. Ayah saya yang bongsu kan. Belah mentua saya. Saya pergi bulan Ramadan buka puasa, kata saya tipu dia. Dia kata, "Pak Ngah, ayah selalu menangis." Dia sebut Pak Ngah cerita dia menangis. Sebab disebut banyak kali Pak Ngah. Mana ada saya cerita. Tapi adakah saya menipu? Saya menipu yang syar'i. Dibenarkan. Kenapa? Objektif dia nak perbaiki. Saya balik ke rumah, saya panggil mentua saya kata, "Tadi Pak Ngah cerita ni, Pak Ngah menangis." Sebab dia kata, ayahlah anak dia, adik yang bongsu. Lama tak jumpa ni. Petang besoknya, ayah saya start kereta, pergi buka puasa dengan Pak Ngah saya. Jadi saya tipu dua-duanya. Bapak mentua pun saya tipu, Pak Ngah saudara tu saya tipu juga. Jadi, adakah menipu itu diredai? Kalau itulah objektif, diredai. Tapi kalau menipu lain tak boleh. Menipu, utamanya orang isi lebih daripada satu. Kalau tak boleh, kecuali dalam dipanggil tarwiyah. Tarwiyah ni satu istilah yang ada kaedah dia. Orang pandang macam menipu. Kalau kita tengok orang pandang macam hijau, macam merah baju tapi putih. Jadi kalau nak belajar tak boleh kitab lah, kena kitab lain ke rumah lah kamu kan. Dia ada syarat dia. Belajar syarat dia, rukun dia boleh buat. Insya-Allah. Kan? Jadi saya mencadangkan bagi mereka yang nak pasang lebih tu belajar ilmu tarwiyah dipanggil. Dia menipu memang menipu tapi tak menipu. Bila suluh pada syarat dia tidak menipu sebenarnya. Sebab menipu bohong. Bohong berdosa. Kecuali berbohong lambat tadi yang mendamaikan dua bersaudara tu tak. Tapi kalau lain tu, boleh tak saya bohong ustaz? Saya ada isteri dua, saya nak bohong dia. Tak boleh. Berdosa. Habis macam mana ustaz? Kalau dah kena dua buatlah macam mana? Tapi ada dipanggil tarwiyah. Ada rukun dia, ada kaedah dia dan ada subjek dia kena belajarlah. Benda tu saya belajar dulu. Tapi itulah tak berani juga. Baik tuan ya. Yang ke-8, tapi saya banyak gunakan tarwiyah dalam hidup saya, banyak saya gunakan. Banyak saya gunakan tarwiyah ni. Tidak berasa aman, yang ke-8, tidak berasa aman dari makar Allah. Makar ni maknanya tipu daya Allah. Makar. Wa ma makarallahu apa ayat Quran tu? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, buat strategi perancangan, Allah juga ada perancangan dia. Maka perancangan Allah itu yang terbaik. Maka kita tak rasa aman dengan perancangan yang perancangan Allah yang ada di muka bumi ini. Bila tak rasa aman, kita mesti akur kepada perancangan Allah. Jangan akur pada perancangan manusia, tapi kita akur pada perancangan Allah. Sebab wa makaru wa makarallah. Allah manusia merancang, Allah juga merancang. Wallahu khairul makirin. Allah lah sebaik-baik perancangan. Jadi bila macam tu kita mesti ikut perancangan Allah. Ya. Jadi orang zuhud ni begitu. Ya, dia akan ikut perancangan Allah Subhanahu wa taala. Tak rasa aman kalau dia meninggalkan perancangan Allah. Maksudnya dia akan ikut perancangan manusia, dengan meninggalkan perancangan Allah, dia tidak akan merasa aman dan dia takut. Bila begitu dia akan ikut perancangan Allah. Apa perancangan Allah? Apabila ianya selari dengan syariat lah. Ya, itulah kita punya suluhannya. Selari dengan syariat. Tengok pada pandangan syarak. Kan? Pada pandangan syarak. Yang ke-9, tidak putus dari rahmat Allah. Dia akan macam mana pun susah, macam mana pun dia diuji, tetap dia yakin dan ada harapan sepanjang masa bahawa dia ada rahmat. Dia akan boleh mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kan dia tak adalah habislah aku ni, tak adalah tak. Macam mana susah pun tetap dia mengharapkan rahmat Allah. Tuan-tuan sekalian, seorang ulama dianya sembahyang memang dijaga betul lah.
Kan? Sehingga nak tanya, Syekh dia kata, waktu engkau semayang, apa yang kau niat, apa yang kena? Kan? Waktu semayang, kena apa? Kita bersemayang, Allah Akbar, la ilaha illallah, kita benar ke? Mana tadi? Nampak kayu sikal? Ni dah komat ni kan? Tidak, sahabat dulu dia akan dengar, apa yang aku nak? Kan? Kata Syekh ni, aku nak, dulu aku sembahyang, sampailah hari ni aku sembahyang, aku nak kalau di satu waktu jadilah. Dengan satu waktu itu mendapat rahmat Allah. Habis itu dia berdiri je, dia nak rahmat Allah. Berdiri saja, dia minta rahmat Allah. Maknanya dia akan buat betul-betul. Walaupun mungkin dia terasa, entahlah aku ni tak dapat rahmat Allah ni. Tetap dia mengharapkan. Yang ke-9, yang ke-10, okey, 10 yang ke-10 terakhir. Tidak gembira kerana mendapat dunia dan tidak susah jika tidak mendapat bahagian dunia. Ni zuhud ya, tak gembira dapat dunia dan tidak akan menyesal kalau tak dapat. Bagi dia itu ketentuan. Apa saja ketentuan. Kan? Dia begitu kita orang mukmin ni. Benda yang kita nak tu tiba tak dapat. Tak apa, jangan gundah. Sebab ada hikmah di sebelah itu. Kalau dapat, janganlah gembira sangat. Hendaklah kita sedar mungkin ini ujian Allah pada kita. Supaya kita ni menggunakan sebaik-baiknya. Contohnya dapat temuduga. Saya pernah temuduga tuan-tuan. Saya ambil masa sikit je, temuduga. Saya dah 8 tahun DG48. Sebenarnya 48 ni 6 tahun je. Maksima 6 tahun. Saya 8 tahun. Terlajak 2 tahun. 03. Untuk naik pangkat 52 tu, 03. Dipanggil temuduga 48, 2 orang je. Saya dengan seorang lagi. Yang seorang tu baru 2 bulan dapat 48. Bulan 4 dapat 48, bulan 6 tu dipanggil temuduga untuk 52. Saya 8 tahun. Kamu tahu kan? Jadi bila temuduga tu, saya gembira lah sebab yang dipanggil 48 naik 52 tu 2 orang. Saya dah 8 tahun, patut 6 tahun saja, dah terlajak 2 tahun. 8 tahun lama sangat dah. Yang kawan ni baru 2 bulan. Tapi tak apalah, dapat 2 lah. Alhamdulillah sebab 3-0 52 tu. Temuduga. Dia temuduga tu keluar keputusan. Dia dapat, saya tak dapat. Betul kan? Dia dapat. Syekh tak dapat? Tak dapat. Dapat surat duka cita. Jadi makna tuan-tuan, kembali balik, janganlah kita rasa gundah gulana. Sebab semua itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan gundah gulana. Sebab dia ada hikmah di sebelah itu. Inilah dia dikatakan tidak gembira kerana mendapat dunia dan tidak susah jika tidak mendapat bahagian dunia. Tak ada apa. Gembira saja. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala ialah makhluk saya sendiri. Nanti kita masuk kepada tajuk yang baru, itu nasihat-nasihat yang terakhir tajuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala.